Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid cikgu kelas 6 Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mulakan dengan kelas sesi reka bentuk dan teknologi. Okey, untuk pada bulan ini cikgu akan masuk kepada unit 2 teknologi pertanian. Baik, murid boleh lihat pada nota yang ada pada buku cikgu. Baik, yang pertama mengenal hidroponik. 1. Hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik ialah kaedah menanam tanpa menggunakan tanah. 2. Medium menanam yang digunakan ialah air yang dicampur dengan larutan nutrien. 3. Antara tumbuhan yang boleh ditanam secara hidroponik adalah seperti yang berikut. Yang pertama, A. Sayuran berdaun, B. Sayuran berbuah, C. Herba, D. Ulam-ulaman dan E. Tanaman hiasan. 4. Teknik tanaman secara hidroponik adalah seperti yang berikut. A. Hidroponik takung, B. Hidroponik nutrien cetek, C. Hidroponik nutrien dalam dan D. Aeroponik. Baik, murid-murid lihat. Salam. Baik, di sini murid boleh nampak ada dua gambar teknik tanaman secara hidroponik. Yang pertama, hidroponik takung. Yang kedua, hidroponik nutrien cetek atau dalam. 5. Kebaikan menanam secara hidroponik adalah seperti yang berikut. A. Tanaman boleh dilakukan di atas tanah yang tidak subur. B. Tanaman boleh dilakukan sepanjang tahun. C. Hasil tanaman lebih baik dan berkualiti. Dan D. Tiada masalah rumpai. Baiklah murid, kita balik kepada perkara tajuk yang kedua. Alatan dan bahan untuk menyemai biji benih. 1. Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menyemai biji benih bagi tanaman hidroponik takung adalah seperti yang berikut. Di sini murid boleh lihat ada 5 peralatan dan bahan yang digunakan. Yang pertama, span. Yang kedua, biji benih. Yang ketiga, air. Yang keempat, takung. Dan yang kelima, pisau. Baik, kita teruskan kepada perkara yang seterusnya, iaitu menyemai biji benih. Yang pertama, 1. Gunakan span, kapas, reja kain atau reja benang sebagai medium semaian. 2. Yang berikut adalah langkah untuk menyemai biji benih menggunakan span, iaitu di sini murid ada boleh lihat ada 6 langkah untuk menyemai biji benih. Baik, kita lihat yang pertama, langkah 1. Sediakan span dan potong mengikut saiz yang sesuai. Langkah yang kedua, span dipotong sedikit pada bahagian tengah. Langkah ketiga, span dibasahkan menggunakan air bersih. Langkah keempat, 2 hingga 4 biji benih dimasukkan pada bahagian span yang telah dipotong. Langkah kelima, susun span dalam takung. Dan langkah yang keenam, span perlu sentiasa lembap supaya biji benih bercambah. Baiklah murid-murid, kita seterusnya teruskan kepada alatan untuk menanam. Biji benih yang telah bercambah dan menjadi anak benih perlu dipindahkan ke takung tanaman.
Di sini murid memerlukan alatan untuk menanam secara hidroponik. Antara alatan yang diperlukan ada 3. Yang pertama, takung, digunakan sebagai bekas untuk menakung larutan nutrien. Alatan yang kedua, penutup takung, digunakan untuk meletakkan raga tanaman. Alatan yang ketiga, raga tanaman, digunakan untuk meletakkan anak benih sehingga pokok matang. Baiklah, gambar rajah alatan untuk menanam adalah seperti di bawah. Boleh lihat rajah yang pertama, ini adalah contoh takung. Rajah yang kedua, penutup takung. Dan rajah yang ketiga, raga tanaman. Baik, langkah yang seterusnya iaitu membancuh larutan nutrien. Yang pertama, murid perlu menyediakan larutan nutrien untuk menanam anak benih yang telah sampai masanya untuk dipindahkan. Seterusnya, larutan nutrien perlu dibancuh dan diisi ke dalam takung bagi memastikan pokok dapat hidup dengan subur. Larutan nutrien biasanya terdiri daripada stok A dan stok B. Bancuh larutan stok A dan stok B mengikut sukatan serta arahan yang terdapat pada label botol. Baiklah. Selepas kita membancuh larutan nutrien, kita teruskan kepada mengubah anak benih. Yang pertama, anak benih perlu diubah ke takung hidroponik setelah sampai masanya. Hanya anak benih yang sesuai sahaja yang perlu diubah ke raga tanaman. Yang berikut adalah ciri-ciri anak benih yang sesuai untuk diubah, iaitu ada 5 ciri-ciri yang kita perlu perhatikan. Yang ciri yang pertama, anak benih tersebut mestilah mempunyai 2 hingga 3 helai daun. Ciri yang kedua, tiada serangan perosak pada anak benih. Ciri yang ketiga, anak benih sihat dan tiada penyakit. Ciri yang keempat, anak benih tidak patah atau cedera. Dan ciri yang terakhir, pertumbuhan anak benih sekata, iaitu sama besar. Itu adalah mengubah anak benih. Seterusnya, kita sambung lagi cara mengubah anak benih ke dalam raga tanaman adalah seperti yang berikut. Ada 5 cara kita mengubah. Cara yang pertama, ambil benih dari takung. Cara yang kedua, anak benih dimasukkan ke dalam raga tanaman. Cara ketiga, raga tanaman diletakkan lubang penutup takung. Cara keempat, akar anak benih mestilah mencecah air. Dan cara yang kelima, takung diletakkan di bawah rumah lindungan hujan. Baik, kita teruskan dengan menjaga tanaman hidroponik. Baiklah murid, kita lihat yang pertama, anak benih yang telah diubah ke takung tanaman perlu dijaga supaya hidup dengan subur. Penjagaan tanaman secara hidroponik boleh dilakukan dengan beberapa langkah seperti yang berikut. Di sini boleh perhatikan ada 5 langkah penjagaan tanaman secara hidroponik. Langkah yang pertama, pastikan murid kacau larutan sekali dalam seminggu supaya tidak mendap dan sukar diserap oleh akar pokok. Langkah yang kedua, takung tanaman mestilah terlindung daripada hujan. Langkah ketiga, tanaman mestilah mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Langkah keempat, kawal perosak dengan mengutip atau menggunakan perangkap. Dan langkah yang terakhir, kawal penyakit pada tanaman. Bagi penyediaan tanaman secara hidroponik, kita memerlukan kos. Di sini kita teruskan kepada tajuk kecil yang berikutnya, iaitu pengiraan kos. Apa itu kos? Kos ialah semua perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menanam secara hidroponik. Semua kos yang telah dikeluarkan kita perlu kira. Pastikan apabila kita ingin memulakan tanaman hidroponik,
kita perlu kenal pasti dulu alatan dan bahan yang telah dibeli untuk aktiviti menanam secara hidroponik. Alatan dan bahan yang digunakan ialah takung, penutup takung, raga tanaman, span, penyukat, biji benih dan stok larutan nutrien. Baiklah murid-murid, di sini di bawah murid-murid boleh lihat senarai alat dan bahan yang telah dikenal pasti perlu direkodkan ke dalam borang seperti dalam contoh di bawah. Baik, di sini ada contoh jadual. Murid boleh nampak ada senarai bahan-bahan yang diperlukan untuk memulakan proses penanaman tanaman secara hidroponik. Ini contoh sahaja. Okey. Semua ini bergantung pada harga semasa bahan tersebut di kedai-kedai perniagaan yang menjual. Baik, apabila tanaman hidroponik telah selesai dilakukan dan telah mula menampakkan hasil, okey, maka kita teruskan kepada aktiviti yang terusnya, iaitu menuai hasil tanaman. Baik, tanaman yang telah sampai tempoh matang perlu dituai untuk mendapatkan hasil. Jadi tempoh matang sesuatu tanaman dikira mengikut hari. Maksud di sini kita perlu buat satu catatan ringkas bila kita memulakan tanaman hidroponik dan bila jangkaan tanaman tersebut boleh kita tuai. Jadi murid-murid selain memerlukan membuat satu pengiraan kos, murid juga perlu membuat ada satu buku catatan ringkas untuk mengenal pasti bila tanaman tersebut boleh dituai. Baik, selain daripada pengiraan hari peringkat matang suatu tanaman, boleh dilihat dari segi rupa bentuk, saiz dan warna. Okey, ini dari segi kita boleh lihat tanaman hidroponik itu secara fizikal lah. Okey, selain bergantung pada kiraan hari tempoh matang tanaman tersebut. Baik, sebagai contoh tanaman hidroponik yang boleh kita gunakan iaitu terhadap cili dan juga tomato. Okey, cili dan tomato ni merupakan tanaman yang mudah untuk kita kendalikan dan mudah untuk kita kesan tempoh kematangannya, di mana warna sesuatu tanaman tersebut boleh berubah. Contohnya cili dan tomato ni daripada hijau bertukar jadi merah. Bila merah tu maksudnya cili dan tomato tu sudah mencapai tempoh kematangannya. Okey, baik. Ibu boleh lihat jadual di bawah. Ini ada contoh-contoh tanaman yang secara kita tempoh matang secara anggaran mengikut hari. Baik, di sini kita boleh lihat ada sawi hijau, tempoh matang antara 30 ke 35 hari. Sayur kailan 45 sehingga 50 hari. Sayur bayam 25 sehingga 30 hari. Sayur kangkung 25 sehingga 30 hari. Salad 30 hingga 35 hari. Timun 40 hingga 50 hari. Dan tomato 50 hingga 60 hari. Okey, ini anggaran untuk tanaman-tanaman sayuran yang boleh menggunakan kaedah tanaman secara hidroponik. Baik, tanaman boleh dituai dengan cara seperti yang berikut. Ada 3 cara. Yang pertama, murid-murid boleh memetik tanaman jenis buah. Cara yang kedua, mencabut dengan akarnya sekali. Cara ketiga, memotong menggunakan pisau atau gunting. Okey, ketiga-tiga cara ni boleh dipraktikkan mengikut jenis-jenis tanaman hidroponik yang kita tanamkan. Baik, tanaman yang telah dituai adalah dikumpulkan untuk ditimbang. Dan proses yang terakhir itu, setelah hasil tanaman telah dituai, maka kita boleh mengadakan satu perekotan pendapatan ataupun merekod pendapatan. Apa itu merekod pendapatan? Okey, baiklah murid. Merekod pendapatan iaitu mencatatkan semua pendapatan tanaman yang telah dituai. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah keseluruhan tanaman yang telah dituai. Okey, merekod pendapatan boleh dibuat dalam bentuk jadual atau menggunakan buku rekod pendapatan hasil. Merekod hasil pendapatan boleh dilakukan dengan merekodkan berat sahaja
atau berat dengan harganya sekali. Okey, murid boleh lihat contoh jadual rekod pendapatan. Ini contoh. Okey, contoh ringkas saja. Okey, rekod pendapatan hasil tanaman bagi kelas 6 cempaka, di mana kelas 6 cempaka telah memulakan tanaman sayur Highland secara hidroponik. Okey, di sini murid boleh nampak dibahagikan dalam jadual tersebut dibahagikan dalam 4 kolom. Okey, ada tarikh, ada harga semasa, ada kuantiti dan juga jumlah harga. Okey, ini adalah contoh tarikh. Okey, pada 1 hari bulan 6, okey, harga semasa pasaran sayur Highland iaitu RM3.70. Okey, dapat 3 kuantiti iaitu dalam unit kilogram dan jumlah yang keuntungan yang boleh diperolehi iaitu sebanyak RM11.10. Ini contoh. Begitu juga untuk tarikh-tarikh yang berikutnya, 2 hari bulan sehinggalah 5 hari bulan 6. Okey, maknanya setiap tarikh berikut ataupun hari-hari berikut, harga semasa sayur tersebut adalah sentiasa berubah-ubah mengikut pasaran harga semasa. Okey, baiklah, sampai sini sajalah untuk tajuk tanaman secara hidroponik. Selepas ini cikgu akan bagi latihan. Cikgu harap murid boleh menjawab latihan tersebut. Okey, baik, sekian. Assalamualaikum.